Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad setiap kali salat. Kat tayamum, sama seperti tayamum. Dia adalah merupakan taharah darurah dan dhaifah, dan tayamum begitu juga. Seperti mana dalam tayamum, kerana tayamum adalah taharah dhaifah, perlu diperbaharui wudu, berpari tayamum, maka dia perlu memperbaharui wudu. Dia punya elak dia apa? Kat tayamum, sama seperti hukum tayamum. Dia sebenarnya tayamum yang kias dengan masalah ni, bukan masalah ni kias dengan tayamum. Sebenarnya segi pendalilan, ada hadis yang menyuruh tajdid ni setiap kali masuk waktu. Tayamum tak ada. Tayamum lah yang dikiaskan dengan masalah mustahadah. Kata tayamum. Kemudian li baqa'il hadasi, kerana orang yang wuduk dengan wuduk daimil hadas, hadasnya tak pernah terangkat, hadasnya masih ada. Kemudian wakaza, ada khilaf. Yang masalah ni tak adalah dalam bab tayamum, tak ada, iaitu masalah tajdidul isabah. Adakah balutan itu perlu ditukar juga setiap kali solat? Wa kadza tajdidul isabati fil asahhi. Azhari ke asah? Asahhi. Menurut pendapat yang asah, balutan itu pun perlu ditukar walaupun darah tak banyak, walaupun najis tak banyak, dia perlu tukar. Namun masalah ini ada khilaf. Ada dua qaul lagi yang merupakan mukabilnya. Terjemah? Walau ghayah. Dia ghayah ni, dia nak isyarat kepada khilaf. Ghayah ni isyarat kepada khilaf. Walaupun tidak tertanggal, tazul, tertanggal ia isabah daripada tempatnya. Maknanya walaupun balutan itu tetap tidak tertanggal daripada tempatnya, tetap wajib tajdid. Satu. Kemudian walaupun tidak banyaknya, walaupun tidak zahirnya darah pada sekelilingnya. Maksudnya walaupun balutan itu dalam keadaan stabil dan darah tidaklah keluar banyak sangat sehingga mengotori kawasan sekelilingnya, walaupun tidak berlaku begitu, tetap kena tajdidul isabah. Faham? Nanti kita akan baca muqabil pula. Seterusnya, apa dalilnya? Kenapa perlu memperbaharui isabah? Qiyasan ala tajdidil wudu. Seperti mana perlu memperbaharui wudu, maka perlulah juga memperbaharui balutan. Qiyas. Kemudian wathani, wajah yang kedua, dhaif. Pendapat yang kedua ini mengatakan tidak wajib memperbaharui isabah illa idza zalat an mawdi'iha. Dia hanya wajib tukar kalaulah balutan itu zalat, beralih, tertanggal daripada tempat letak asalnya. Lagi? Zawalan, dia tertanggal macam mana? Dia beralih sikit pun sudah dikira tertanggal ke? Tidak. Akan sebagai tertanggal yang lahu waq'un. Orang Arab kata lahu waq'un, maknanya ada kesan. Faham? Ada kesan. Boleh dianggap tertanggal yang besar. Faham? Lagi? Ini muqabil ni. Muqabil kata tak perlu tajdid kecuali berlaku dua keadaan. Salah satu, tertanggal, beralih, ataupun darah keluar terlalu banyak sehingga zahir darah sepatutnya tak nampak kan, sebab kita kan dah sumbat. Tapi bila banyak sangat dah nampak dia punya, dekat dia punya
kalau dia pakai seluar dalam tu nampak darah. Itu dah banyak sangat lah tu. Pada ketika itu muqabil pun setuju kena tukar. Faham? Pada ketika itu. Tapi kalau tidak sampai kepada tahap itu tak perlu tukar. Kemudian وحيث قيل بتجديدها فتجدد ما يتعلق بها من غسل الفرج وإبدال القطنة. okey, inilah qaul muqabil, inilah boleh dijadikan solusi bila berbangkit dalam masalah orang yang istihadah dia nak sembahyang jamak takdim. Jemaah takdim kita perlukan mualat antara solat pertama solat kedua. Kalau dia nak uruskan semua ni, dia akan ambil masa. Bila dia ambil masa, maka akan menyebabkan tak cukup syarat. Dia tak akan boleh buat jamak takdim sebab masa ni perlukan lama. Tandas, tukar tu, tukar ni, banyaklah kerja ni. So antara solusi yang boleh dipakai oleh mereka iaitu mentaklid muqabil asah, yang mengatakan tidak perlu menukar balutan sekiranya tidak dua keadaan ni. Maksudnya apa? Dia hanya lepas main zuhur, dia pergi ambil wuduk. Tajdidul wuduk je, tak perlu nak tajdidul isabah. So kalau dia hanya tajdidul wuduk, dia mungkin tak ambil masa lama berbanding kalau dia tajdidul isabah. Dia semayang dekat dengan tempat ambil wuduk. Faham? Pergi surau kecil, pergi surau besar dan turun tu lamalah. Pergi surau kecil, dia apa tajdid, dia tajdid wuduk je, tak payah tajdidul isabah berdasarkan muqabil asah, dengan meraihkan syarat muqabil asah. Kalau syarat muqabil asah tak ada pun tak boleh juga. Wa haitsu, dan sekira-kira dikatakan dengan memperbaharui. Kalaulah kita qail dengan kena memperbaharui wuduk, maka memperbaharui barang yang berkaitan dengannya, iaitu membasuh faraj dan wuduk ke isabah? Isabah. Maka dia kena memperbaharui semua sekali. Apa-apa yang ada kaitan daripada awal, seperti mana biasa. Mula-mula kena basuh dulu, maluan, kemudian kena hashwun, kemudian kena asbun, syaddun, semua itu kena diperbaharui. Kemudian dan menukarkan kapas yang ada jilid. Seterusnya masih lagi dalam bab bagaimana orang mustahadah menguruskan dirinya. Menguruskan dirinya ini adalah setelah dia kenal pasti dia adalah mustahadah. Sebab itu step yang pertama mengenal pasti apa ilmu dia. Untuk kita kenal pasti bahawasanya seseorang itu mustahadah, akan dibaca, akan datang. Diterang dulu, setelah kenal pasti, maka inilah yang dia kena buat. Bawa lagi satu masalah. Sekali lagi. Sekarang ni orang yang salisul baul ke istihadah ke, sejauh mana dia nak kata dia ni daimul hadas? Daimul hadas ni sejauh mana? Kalau satu orang tu dia jenis macam mana? Dia kalau buang air kecil, kalau dia buang air kecil, dia perlukan setengah jam untuk lawas, ataupun 1 jam contoh. Dan kemudian kering. Adakah dia dikira daimul hadas? Tak. Dia tak dikira daimul hadas. Daimul hadas ni, hadas itu sentiasa keluar sepanjang waktu solat, sekira-kira tidak ada satu ruang waktu pun daripada waktu tadi yang mencukupkan masa dia untuk ambil wuduk dan sembahyang. Tak ada. Kalau ditunggu sampai akhir waktu pun ada je air kencing tu. Tengah ke, akhir ke, tak ada. Barulah orang ini dikira sebagai apa? Daimul hadas. Faham? Kalau benda itu lambat, lambat lain, berterusan lain, dia akan jadi daimul hadas kalau benda itu berterusan. Begitulah, cek pukul berapa pun ada je. Barulah dia boleh menghukum dirinya sebagai daimul hadas. Sekarang ni perempuan ni selama ni dia daimul hadas.
iaitu istihadah, ataupun salisil baul, kemudian tiba-tiba berhenti. Kan kita dah sebut tadi, kalau berhenti, hukum sebagai daimul hadas tu boleh batal. Dia boleh batal daripada dihukum sebagai daimul hadas. Bila kita kata hukum daimul hadas tu batal, apa implikasi dia? Implikasi dia, wuduk dia tadi batal. Faham? Wuduk tadi hanya dibenarkan untuk orang daimul hadas. Kalau dia bukan lagi daimul hadas, maka dia tak layak ambil wuduk seperti itu. Bila elat tak ada, maka ma'lul tak ada. Sekarang ni putus. Putus itu adalah kehilangan elat, iaitu dawamul hadas. Maka ada potensi wuduk dia itu batal. Ada potensi. Sama ada ia berlaku dalam solat, sama ada ia berlaku sebelum solat, setelah ambil wuduk. Maka persoalan dia nak kena buat apa? Faham tak? Adakah serta-merta dia hukum, okey, saya punya wuduk daimul hadas batal, saya kena ambil wuduk baru sebab dah berhenti. Maka dia kena ambil wuduk seperti wuduknya orang normal, kan? Baca? Ba'dal wuduk. Dia ada tafsil. Maksudnya fafihi tafsil. Kita tak terus hukum kata wuduk dia batal. Tak. Kita tidak juga hukum kata wuduk dia tak batal. Dia tengok dulu orang tu macam mana. Fafihi tafsil. Tafsil pertama. Walam ta'tad. Dia ni belum pernah ada pengalaman sebelum tu. Walam ta'tad tu maksudnya belum ada kebiasaan, belum ada adat. Sebelum ini darah dia putus dan datang semula. Dia ini pertama kali. Sebelum ini darah keluar tak putus. Tapi kali ini putus. Adakah dia akan datang balik? Tak tahu. Sekarang ni dia tengah putus. So kalau dia tak pernah ada pengalaman sebelum ni, putus dan datang balik. Kalau ada pengalaman hukum lain. Sekarang dia punya tafsir pertama, tiada pengalaman sebelum ini darah istihadah putus di tengah-tengah. Maka awi i'tadat, ataupun dia ada pengalaman, dia ada adat putusnya istihadahnya. Kemudian dan ataupun dia ada adat putus dan kembali. Faham? Putus dan kembali. Dia antara putus inqita', out kembali, zaman antara putus inqita' yang sebelum ni berlaku kat dia, zaman itu meluasi untuk dia bersuci dan juga solat. Sebelum ni dia pernah berlaku dah macam ni. Berapa lama tu? Sejam. Putus, lepas sejam datang balik. Dia dah pernah ada adat sebelum ni. Dua surah ni hukum dia sama. Faham? Dua surah ini hukum dia sama. Apa dia? Surah pertama belum ada pengalaman. Surah kedua ada pengalaman dan masa yang berlaku adalah meluasi wuduk dan juga semayang. Maka jawapan bagi dua masalah ni, wajabal wuduk, maksudnya dia punya wuduk tu batal dan dia kena ambil wuduk. Dan elak dijelaskan, kita sebut tadi, wuduk tadi hanya boleh kalau dia daimul hadas. Kerana dia bukan daimul hadas, bila elak tak ada, maka tak adalah hukum. Faham kan? Seterusnya, okey. Sekarang ni syarah terangkan pula daripada segi dia punya elat. Mengapa dalam situasi dia tak ada pengalaman, darah putus, dia akan datang balik tu berapa lama? Tak ada pengalaman. Datang balik. Sekarang dia nak solat dah ni. Jadi adakah dia boleh guna wuduk tadi, ataupun dia kena ambil wuduk baru? Jadi perempuan tu nak tahu, dia kena boleh guna wuduk tadi, wuduk yang semasa darah masih keluar tu, ataupun dia kena ambil wuduk baru. Dia tak pernah ada apa-apa pengalaman sebelum ini. Itu surah pertama kan. Maka dia kata, ya, kamu ambil wuduk baru. Wajabal wuduk. Itu hukum. Sebab, ini sebab. Amma al-halatil ula. Amma fil halatil ula, iaitu halah apa? Adamul i'tiyad. Zalika kan, dia tak ada apa-apa
tak ada apa-apa pengalaman. Kenapa begitu hukum dia? Falihtimali syifa. Oleh kerana dia tak ada pengalaman, kita ambil yang paling ihtimal paling tinggi. Kita andaikan dia sembuh. Kalau dalam bab tayamum sebelum ni, kalau ingat lagi, orang yang bertayamum kerana tiada air, yang membatalkan tayamumnya ialah mampu mendapatkan air. Betul kan? Orang yang tayamum kerana sakit, yang akan membatalkan tayamumnya bila sakit itu sembuh. Kalau dia masih menggunakan tayamum dalam keadaan sebenarnya dia sudah boleh guna air, dia tak sedar benda tu berlaku 2 hari, 3 hari, dah kering dah sebenarnya bawah balutan tu. Kalau ikut pemeriksaan pakar, ini sebenarnya dah kering 3 hari dah. Sebenarnya kalau buka 3 hari lepas ni guna air dah tak ada masalah. Maka semua solat dia selama 3 hari tu batal. Kena ulang balik. Kerana dia solatkan tayamum. Dalam masa yang sama dia tak layak menggunakan tayamum. Samalah juga kat sini. Dia hanya layak berwuduk sedemikian rupa apabila dia daimul hadas. Sekarang dah putus. Dia bukan lagi daimul hadas, sudah inqata'a hadathuhu. Maka kita ambil ihtimal yang paling tinggi, iaitu kemungkinan inilah waktu sembuhnya dia. Kemungkinan tak sembuh pun mungkin juga. Kemungkinan dia akan datang balik, mungkin. Maksudnya putus ni bukan putus sembuh. Kemungkinan tak datang balik, putus ini putus sembuh. Antara dua kemungkinan ni, kita nak ambil kemungkinan mana satu? Apa kaedah fiqh dia? Kemungkinan ini adalah putus sembuh, kemungkinan ini adalah putus sementara dan akan datang balik. Maka antara dua kemungkinan ini, dia ambil ihtimal yang paling berat. Ihtimal yang dengan ihtimal tu dia kena buat benda yang berat. Kalau kita ambil ihtimal ini adalah putus sementara, dia tak perlu ambil wuduk. Jadi benda yang dia nak kena buat tu ringan lah. Kalau kita ambil ihtimal sembuh, perkara yang dia nak kena buat tu lebih. So ambil lebih, ambil yang kena wuduk tu. Itu kaedah dia. Kemudian wal aslu adamu anqid dami. Wal aslu, dia pakai juga kaedah asal pula. Asalnya darah tak datang. Bila putus, asalnya tak datang. Sebab apa asalnya tak datang? Dia tak ada adat sebelum tu. So tak ada apa-apa stand yang dia nak letak untuk kata yang datang tu. Faham? Maka kita kira asalnya bila putus tak datang balik. Kemudian amma fil halati saniyah imkani ada ibadati min ghairi muqaranatin hadath. Fali imkani. Jadi dalam surah yang kedua, adat sebelum ni terputus dalam masa sejam. Maknanya apa? Maknanya dia bolehlah solat dengan wudu dan dengan keadaan yang mana tak ada darah keluar dari dia. Betul tak? Sebab memang pengalaman dia sebelum ni sejam. Maka rebutlah masa sejam tu. Dia ada peluang, imkan untuk berbuat demikian, maka dia wajib buat demikian. Kerana dia ada imkan untuk solat dalam keadaan tidak ada hadas. Kerana kebiasaannya sejam tak keluar. Maka ambil peluang itu untuk ambil wuduk macam orang normal. Faham? Tu yang dia fali imkan kerana mungkinnya menunaikan ibadat daripada tanpa menyertakan dengan hadas. Tanpa bermuqaranah dengan hadas. Dia boleh semayang dalam keadaan darah tak keluar. Kalau boleh, kenapa nak buat macam yang sebelum ni? Ambillah wuduk sempurna, basuh semua, darah yang tak keluar. Oleh kerana imkannya dia berbuat demikian, dia wajib berbuat demikian. Seterusnya, kalau ada kamu qabla imkani wudu'i was salati fil halataini. Contohlah, kita kata apa? Itu yang dia kena buat berdasarkan anggaran. Dia tengah-tengah ambil wudu, darah keluar. Bukan. Ya, tengah-tengah ambil wudu, darah datang semula. Ataupun sebelum dia nak ambil wudu, darah datang semula. Tadi dia tanya ustaz tu kata, oleh kerana kamu ni tak ada pengalaman lagi sebelum ni, kira wudu ni batal lah. Oh, batal. Jadi dia bercadang ambil wudu lah. Nak kena bersihkan semua. Ataupun pengalaman dia 1 jam, maka dia tahulah, okey, dia kena ambil wudu semula. Sebelum dia sempat berbuat demikian, darah datang semula. Jadi adakah dia wajib teruskan ambil wudu? Adakah dia wajib
teruskan ambil wuduk ataupun tidak. Apa? Baca? ووضوءها باق Sebelum tu? Baca ibarat sebelum tu? فلو عاد الدم قبل إمكان الوضوء والصلاة في الحالتين Falau adad dam. Kalaulah darah itu datang semula, sebelum masa yang menyempati untuk wuduk dan juga solat, selepas terputus tadi, maka ووضوءها باق بهذه maka wuduk dia itu masih sah. Dia tak payah nak teruskan ambil wuduk. Tapi dia punya syarat dia. Jadi kita boleh pecahkan. Orang tadi dalam dua surah tadi darah datang semula. Adakah dia wajib teruskan ambil wuduk? Tengok dulu. Daripada putus tadi sampai datang semula, berapa lama? Kalau lama masa itu cukup untuk wuduk dan cukup untuk apa? Solat, maka dia kena ambil wuduk baru. Faham? Kalau tidak, dia tak perlu ambil, dia pakai wuduk daimul hadas yang sebelum ni. Sebab ternyata rupa-rupanya dia masih lagi daimul hadas. Faham tak? Bila darah datang balik tu, rupa-rupanya dia masih daimul hadas. So bila dia masih daimul hadas, dia bolehlah teruskan dia punya solat dengan wuduk tersebut. Faham tak dia punya elak-elak dia? ولو لم يسع زمن انقطاع عادة الوضوء والصلاة صلت بوضوئها Walau lam yasa' زمن انقطاع عادة الوضوء والصلاة صلت بوضوئها. Sekiranya waktu tidak meluas oleh jadi waktu itu walau lam yasa' zamanul inqita', kan? Kalaulah waktu terputus dengan datang balik itulah, tidak meluasi, tak cukup untuk dia melakukan wuduk mengikut kadar adat biasa dan melakukan solat kadar adat biasa, maka solat diwuduk. macam tadilah saya sebut, maka dia solatlah dengan wuduk yang daimul hadas tadi. Dia tak perlu mengambil wuduk semula. Mula-mula kita hukum dia kena ambil wuduk dalam dua keadaan, kan? Kalaulah keadaan dia darah tu memang tak keluar sampai sejam, itu je lah, itu isu lain. Sekarang isu ni, setelah putus, maka dia diberitahu dia wajib ambil wuduk semula. Sebelum dia sempat ambil wuduk, darah datang semula. Jadi bila darah datang semula, maka menunjukkan dia ini masih bersifat sebagai daimul hadas, kan? Daimul hadas. Jadi persoalannya, adakah dia tetap diwajibkan mengambil wuduk walaupun darah datang semula? Maka tengok dulu antara terputus dengan datang balik berapa lama. Faham? Kalaulah lama dia meluasi zaman biasanya orang ambil wuduk dan solat, maka dia kena ambil wuduk semula. Kalaulah zaman tersebut tidak meluasi, tidak mencukupi, dia tak perlu ambil wuduk semula. Pecahannya. Kalau imtadda zamanu bihaitsu yas'u ma dzikra wa qad sallat bi wudu'iha tabayyana butlanul wudu'i was salati. Apa dia? Kalau imtadda az-zamanu bihaitsu yas'u ma dzikra wa qad sallat bi wudu'i. Kalaulah berlanjutan masa, walau intadda az-zamanu, bihaitsu yas'u ma dia punya berlanjutan tu berapa lama? Sekira-kira yas'u ma dzukira. Ma dzukira itu maksudnya adatal wudu was salah. Faham? Sekira-kira cukup untuk melakukan wuduk mengikut kadar masa adat dan juga solat, kan? Maka dipecah lagi. Dia boleh berlaku macam ni. Orang tu, perempuan ni, dia dah semayang awal waktu, dia daimul hadas lah. Tengah-tengah waktu tu, dia punya darah putus. Dan putus tu lama, sekira-kira sempat nak solat dan juga sempat nak ambil wuduk.
Itu dia yang termasuk waqad sallat. Dia dah semayang. Dia semayang dulu baru cerita putus ni berlaku. Waqad sallat بوضوئها biwudu'iha, dengan wuduknya, maksudnya wuduk daimil hadath. تبين بطلان الوضوء Maka والصلاة. apa hukum dia? Ternyata solat yang dia telah buat sebelum ini dihukum sebagai batal. Wuduk pun sama. Wuduk pun dihukum batal. Solat pun dihukum batal. Contohnya, tapi di sisi Imam Nawawi, itu tak boleh pastikan. Sebab dia solat itu, masa dia solat itu dia memang ada khalal, ada uzur. Jadi adakah bila uzur tu hilang kemudian dia tetap ditaklifkan juga? Itu ada ihtimal lah, tapi tak boleh nak dikonfirmkan. Kemudian فصل فيما تراه المرأة من الجماع. jadi ini semua adalah furuk. Ni panggil furuk hafal. Nampak tak ada punya pecahan dia? Nampak? Kat mana nampak? Dalam minda. Tak ada tulis kan? Tapi nampak kat mana? Kalau kamu dapat pegang dia punya elat dia, maka dapat peganglah banyak furuk yang berkaitan dengannya. Kenapa dalam masalah tadi yang kita baru baca ni, solat dia itu adalah batal? Siapa boleh beritahu? Yang terakhir, tabayyana butlan wudu'iha wa salat. Siapa? Sebab ketika itu dia telah solat dengan wuduk yang dia tidak layak gunakannya. Kenapa? Kerana waktu tu dia tidak dikira daimul hadas. Kenapa? Itu dakwaan. Itu semua dakwaan. Bagi tahu kerana. Yalah, kerana dia bukan daimul hadas. Itu dipanggil dakwaan. Kerana wuduk dia batal. Itu kan kerana. Itu masih dakwaan. Kenapa kata wuduk dia batal? Kenapa kata dia tak layak? Kenapa? Kerana ada senggang waktu yang membolehkan dia berwuduk dan solat dengan Senggang waktu yang apa macam mana? ada senggang waktu yang terputus darah dia, yang mana dia boleh ambil wuduk yang sempurna. Kenapa kalau ada senggang waktu itu, maka kenapa? Bila ada waktu senggang yang membolehkan dia berwuduk dengan solat, maka waktu tu dia ditaklifkan untuk berwuduk seperti orang yang normal, bukan orang yang daimul hadas. Jadi bila dia tak lakukan, Tapi bukan ke dia hanya tahu masa tu lama bila kan putus, datang balik. Dia tak buat apa. Lepas datang, bila datang balik, baru dia tahu benda tu dimulai minit. Tapi sekarang darah dah ada balik lah. Darah dah ada balik. Betul tak? Sekarang ni darah dah ada balik. Kan ada masalah aud kan? ada unsur cuai. Ada unsur cuai. Unsur cuai. Dia orang yang layak mengambil wuduk dengan wuduk daimul hadas ialah orang yang daimul hadas. Jadi kita kena tahu siapakah daimul hadas. Daimul hadas adalah orang yang sepanjang waktu hadasnya sentiasa keluar dan tidak ada satu waktu pun yang hadas dia berhenti, yang masa berhenti itu cukup untuk wuduk dan solat. Maka barulah orang ini dipanggil daimul hadas. Maka orang yang ini rupa-rupanya dia bukan daimul hadas. Sebab apa? Terputus sekadar masa yang meluasi keduanya. Maka selepas itu baru dia tahu dia bukan daimul hadas. So wuduk sebelum ni tak sah. Tak sah batal lah. Faham?
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. صل على سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد. Apa seterusnya? Bab apa? Cuma tarahu ma'atu min ra'at di sinil haidi aqallahu wa lam ya'bur aktsarahu fatulluhu haidun. Faslun idza ra'at daman di sinil haidi kalaulah seseorang perempuan itu melihat darah li sinni, maksudnya fi sinnil haid, pada umur haid. Umur haid faham kan? Umur yang perempuan imkan keluar haid, imkan, iaitu pada umur sekurang-kurang haid. Itu maksud fi sinnil haid. Dan ada dan. Lagi? aqallahu fa aktsara wa lam ya'bur aktsarahu. Dia nak terangkan tentang istihadah ni. Dia datangkan benda asas dulu. Kalau seorang perempuan melihat darah keluar daripada diri dia pada umur haid, umur yang imkan keluar haid, pada waktu yang imkan keluar haid, dan dia tempoh yang dia tengok itu sekurang-kurang haid 24 jam, dan darah itu pula tidak keluar melebihi 15 hari, maka fakulluhu
Fakulluhu haidun. Ini asas, itu simple je. Kan? Ini mudah. Kalau dia normal, maka mudahlah cerita dia. Kemudian Aswadu kana au ahmaru au ashqar. bila satu orang perempuan normal, warna darah tak ada apa-apa faedah perbahasannya. Faham? Kecuali dalam satu masalah lah, sufrah dan kudrah, adakah dia adalah haid. Yang kita kan belajar warna darah 5 kali sampai jadi 1000 pecahan dalam Al-Syarqawi. Dia darah ni akan dibahaskan warna, kepekatan, bau. Faham? Jadi 5 tu, setiap 5 tu dia ada contohnya dia adalah hitam, paling tinggi hitam, kepekatan pekat dan busuk. Jadi pada dia mengumpulkan 3 sifat kuat. Paling kuat segi warna pekat, iaitu bukan apa ni, hitam. Dari segi cair dan pekat. Dari segi bau tak bau, ada bau. So pada darah dia ni ialah mengumpulkan 3 sifat kuat. Tapi ada juga hitam, cair, busuk. Hitam, pekat, busuk. Jadi antara dua ni, maka yang nombor 2 adalah lebih kuat daripada nombor 1 sebab kurang pada dia 1 daripada 3. Yang ni 2 je, 2 sifat kuat, yang ni 3. Dia ada pecahan-pecahan seperti itu. Kuat dan lemahnya darah akan digunakan bila orang perempuan tu istihadah. Sebab itu perbahasan warna-warna darah ni terpakai dalam masalah istihadah. Sebab itu dia kata, kalaulah perempuan ni keluar macam ni 24 jam dan tak lebih 15 hari, darah tu hitam ke merah ke, tak ada apa beza, hukum dia sama je, semua haid. Faham? Ini pun masih lagi mukadimah sebelum masuk kepada istihadah. Lagi Mubtadi'atan kanat au muqtadatan. dan dalam masalah istihadah kita ada istilah perempuan baru mula keluar haid. Perempuan baru mula keluar haid, perempuan dah ada kebiasaan keluar haid. Dia panggil mubtadi'ah, muqtadah. Dua istilah ni pun kalau perempuan tu normal, tak ada apa-apa beza hukum. Seperti mana darah yang warnanya berbeza-beza itu tak ada apa-apa beza hukum kalau perempuan tu normal, maka samalah juga kalau dia normal, kita tak perlu nak tanya ni baru mula keluar ke, dah pernah keluar ke. Sebab soalan tu tak ada apa-apa faedah. Maksud tak ada apa faedah, tak ada apa faedah dalam kita nak tentukan hukum. Lagi? Taghayyarat 'adatuha aw la. Dia punya adat dia. Perempuan ni pernah keluar, dah ada adat dah. Adat ni dia ada macam-macam. Berubah, statik. Dan kalau berubah tu pula, berubah macam mana dia punya putaran dia. Sekali lagi disebut, kalau dia normal, perubahan macam mana pun. Bulan lepas 7 hari, bulan ni 10 hari. Contoh kan? Tetap itu darah haid. Ini satu benda yang berlaku, ada penjelasan yang salah. Kata perempuan ni, kalau adat dia 7 hari, tiba-tiba bulan ni 10 hari, maka hari ke-8, 9, 10 istihadah. Dia definisikan istihadah itu sebagai darah yang keluar melepasi adat. Tak betul. Faham? Kalau perempuan tu normal lah, kita dah sebut dah, selagi dia dalam lingkaran 15 hari, darah itu adalah haid. Bertukar adat, tetap kita kira keluar darah, itulah haid. Bukan maknanya biasanya adat dia bertahun-tahun 7 hari, tiba ada bulan tu datang 15 hari. Maka ada ustazah yang ajar, maknanya kita ambil iktibar yang adat tu. Hari ke-8, 9 sampai 15 itu semua adalah istihadah. Tak. Faham? Tak, istihadah hanya kalau melebihi 15 hari dengan syarat-syaratnya. Nampak tak? Itu kesalahfahaman berlaku. Cuma nanti dalam bab istihadah memang ada surah yang kalau perempuan itu melebihi je adat, lebih daripada itu kita kira istihadah. Itu memang ada. Tapi ini perempuan yang biasa je, darah dia tak keluar melebihi 15 hari. Maka perubahan adat, maksudnya hukum haid tu dia akan follow je perubahan adat. Kalau perubahan adat daripada 5 ke 10, 10 lah haid. Faham? Selagi tak lebih 15 hari.
Lagi? إلا أن يكون عليها بقية طهر. Ini kita dah terangkan yang masalah takmilatan lil tuhri. Ditulis kat apa hitam tu. Ni ibarat dia. Faham? Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah. Bismillah.